Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi hari ini kita masih lagi membincangkan bab 2, faktor dan gandaan matematik tingkatan 1. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah faktor sepunya. Baik, apakah itu faktor sepunya? Sebelum ini kita telah belajar faktor ialah anak bagi suatu nombor. Jadi untuk memahami lebih lanjut apa maksud faktor sepunya, kita lanjut terus kepada contoh 1. Baik, contoh 1. Dia suruh senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56, 64. Jadi caranya kita buat satu-satu. Kita cari anak bagi 20 dulu. Okey, kita tulis macam ni. 20. Okey, jadi dia punya anak, dia punya sipir. Kita buat dulu sipir dia. Iaitu 20, kita bermula dengan sipir 1. 1 kali 20, kemudian kita proceed dengan sipir 2. 2 kali berapa 20? 2 kali 10. Okey, sipir 3 ada tak? Kalau tak ada, kita teruskan. Okey, sipir 4 sebab sipir 3 tak ada. Sipir 4 ialah 4 darab 5, 20. Okey, sipir 4, kemudian kita proceed sipir 5. Sipir 5 ialah 5 darab 4. Okey, 5 darab 4 dengan 4 darab 5 dah sama. Jadi kita tak payah tulis lagi dan kita tak payah teruskan. Stop sampai sini saja. Jadi kita senaraikan. Okey, yang pertama, faktor bagi 20. Apa itu faktor bagi 20 nombor dia? 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4. Lagi berapa? 5, 10 dan 20. Okey, kita teruskan dengan nombor 44. Kita buat macam ni, 44. Jadi kita tengok anak bagi 44. Kita bermula dengan sipir 1. 1 kali berapa? 44. 44. Sipir 2. 2 kali 22. 2 kali 22, 44. Kita proses sipir 3. Ada ke sipir 3? Sipir 3. 3 kali 11, 33. 3 kali sipir 3 nampaknya tak ada. Kita proses dengan sipir 4. 4 ada. 4 kali 11. 44. Sipir 5 tak ada. Sure tak ada. Sipir 6. 6 tak ada. 7 pun tak ada. 8 tak ada. 9 tak ada. 10 tak ada. 11 ada. 11 darab 4. Tapi di sini sebab dah sama dengan 4 darab 11. Jadi kita stop. Jadi kita tulis faktor bagi 44. Apa nombor dia? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 11, 22, 44. 11, 22, 44. Okey. Next, teruskan dengan 56. Apakah faktor bagi 56? Kita buat macam ni, 56. Kita buat sipir 1 dulu. 1 kali 56. 56. Kemudian kita boleh sipir 2. 2 kali berapa? 56. Kalau tak sure, ambil kalkulator macam ni. 56 bahagi 2. Okey, 28. Jadi 2 kali 28. Okey, sipir 3. Okey, kalau tak sure, kita tengok macam ni. Kita ambil 56 bahagi 3. Nampak ada point. Jadi tak boleh. Okey, kita tengok 56 bahagi 4. Sipir 4 pula boleh. 4 kali 14. Okey, 4 kali 14, 56. Sipir 5 tak ada. Sipir 6. Sipir 6 ada kan? Kita cuba kalkulator. 56 bahagi 6. Tak ada. Ada point. Ada point. Sipir 7. Sipir 7 ada. 7 kali lah 8. Okey, 56. Kemudian sipir 8. Iaitu 8 kali 7 dah sama. 7 dengan 8 dah sama. Jadi, bila dah sama kita stop. Jadi kita tulis faktor bagi 56. Apa dia? 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. Lepas tu 8, 14, 28. 8, 14, 28. Dan yang terakhir adalah 56. Itu faktor bagi 56. Okey, kita teruskan. Kita ada satu lagi nombor, iaitu nombor 64. Jadi kita cari faktornya atau kita cari anak-anak dia. Okey, kita tulis 56. 1 kali 56. Okey, 2. Oh, sorry, 56 dah buat. Maaf. Kita pergi ke 64 yang terakhir. 64, sorry. Okey.
Kita teruskan, kita cari anak baginda 4. Sipil 1 dulu, iaitu 1 kali 64. Kemudian 2 kali 32, 64. 3, ada tak sipil 3? Kalau tak sure, guna kalkulator. Kita ambil 64 bahagi 3. 64 bahagi 3. Tak ada point. Kita ambil sipil 4. 4 ada, iaitu 4 kali 16, 64. Sipil 5. 5 tak ada, sure tak ada. 6 tak ada. 7 tak ada. 8 ada, iaitu 8 kali 8. 9 tak ada. 10 tak ada. 11 tak ada. Cuba sipil 12. Okey, 64 bagi 12 tak ada juga. Dapat point. 13 tak ada. 14 tak ada, dan seterusnya. 15 tak ada. 16 ada. Okey, kita cuba. 64 bahagi 16 dapat 4. Tapi dah ada sini 4 16. Jadi kita stop lah. Jadi kita tulis faktor bagi 64. Okey, tulis faktor bagi 64 ialah 1 2 4 8. 1 2 4 8. Okey. Okey, 8 dah ada sama, kita tulis 1 je lah. 16 32 dengan 64. Okey. Itu dia faktor bagi 20. Yang ini 44, yang ni 56, yang ni 64, yang ni. Maksudnya semua nombor-nombor ni, maksudnya 20 boleh dibahagi tepat dengan semua nombor-nombor ni. Maksudnya 20 bagi 1 20, 20 bagi 2 10, 20 bagi 4 5, 20 bagi 5 4, 20 bagi 10 2, 20 bagi 20 1. Jadi 20 ni boleh dibahagi tepat dengan nombor-nombor ni. Dan nombor-nombor ini kita kata faktor bagi 20 atau anak bagi 20. Jadi apa yang dikatakan dengan faktor sepunya? Ini faktor sepunya. Maksudnya faktor yang sama. Kita tengok 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4. Ni 1 2 4, 1 2 4. Okey, lagi apa? 1 2 4, 1 2 4. Nampak tak sama? Jadi bila ada nombor yang sama, anak-anak yang sama, maka kita kata 1 2 4 ialah faktor sepunya bagi yang ni 20 4 4 5 6 dan 6 4. Itu maksud faktor sepunya. Maksudnya nombor-nombor yang sama bagi setiap nombor ni. Jadi ini adalah kita panggil faktor sepunya. Yang lain tak ada. 5. Kalau kita tengok 5 sini tak ada 5. Okey, 11 sini tak ada 11, tak ada 11. Jadi dah tak sama. Jadi itu maksud faktor sepunya. Baik, kita teruskan, kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 3 6. Jadi kita cuba ambil kalkulator, kita bahagi je. Kita tengok 24 bagi 6. 24 bahagi 6. Ada jawapan 4. Jadi kita tengok yang A tu penyelesaian dia 24 bahagi 6. Kita dapat 4. Okey. Kita teruskan, kita ambil 36 pula. 36 kita bahagikan 6. Kalau 36 bagi 6 tak payah guna kalkulator lah, mudah saja, iaitu 6. Jadi dua-dua boleh dibagi tepat dengan 6. Maka kita kata 6 ialah, jadi kita boleh kata 6 ialah faktor sepunya bagi siapa? 24 dan 36. Okey, maksudnya kalau ada CP, dia faktor sepunya lah. Okey, kita tengok soalan yang terakhir, soalan B. Adakah 4 ialah faktor sepunya bagi 16? Okey, cuba bagi. 16 bagi 4 boleh. Sebab 16 bahagi 4 ialah 4. Ada jawapan. Kemudian kita tengok 32. Cuba kita 32 bahagi 4. Ada 8. Jadi boleh. Cuba kita tengok 42. 42 bahagi dengan 4. Okey, kalau kita nak sure, kita guna kalkulator. 42 bahagi 4. Nampak? Kita ada point 10.5. Jadi bila ada point, ini dah tak boleh. Jadi kita kata sebab 4 dekat sini okey, 4 kat sini okey, dengan nombor 16 dengan 32 boleh, tapi sini dah tak boleh. Jadi 4 ialah jawapannya, 4 ialah bukan
faktor sepunya, okey, bagi apa? 16, 32 dan 42, bukan faktor sepunya. Jadi itu saja kita punya PDPR hari ini, iaitu tentang faktor sepunya. Jadi saya harap semua pelajar faham, dan kalau tak faham boleh tengok balik video ini. Baik, itu saja, sampai jumpa, sekian, terima kasih.